Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Jadi kita jumpa lagi dalam kelas sejarah tahun 4 pada minggu ini. Kita sambung pembelajaran yang lepas di unit 8 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum itu, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menyatakan peranan Sultan, Bendahara dan Laksamana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita ulang kaji pembelajaran yang lepas iaitu apakah maksud tokoh terbilang. Tokoh terbilang merupakan individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Okey, tokoh terbilang ni banyak berjasa kepada rakyat. Manakala ciri-ciri tokoh terbilang pula ada 3, iaitu yang pertama gigih, yang kedua mempertahankan kedudukan negara dan yang ketiga berkorban untuk negara. Jadi pada minggu ini kita akan tengok apakah peranan tokoh terbilang. Kita akan tengok apa peranan Sultan, Bendahara dan Laksamana. Pada minggu lepas, kita telah belajar nama tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, bagi Sultan, kita ada 4 orang Sultan iaitu Parameswara, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah dan Sultan Alauddin Riayat Shah. Bagi Bendahara pula, kita ada Bendahara Tun Perak. Dan akhir sekali bagi Laksamana, kita ada Laksamana Hang Tuah. Jadi kita tengok peranan Sultan terlebih dahulu. Okay. Yang pertama, Sultan merupakan pemerintah tertinggi kerajaan. Baginda dibantu oleh Bendahara dan Laksamana di mana mereka adalah pembesar utama bagi kerajaan. Yang kedua, Sultan menjadi lambang perpaduan dalam masyarakat Melaka. Okay, murid-murid ingat lagi piramid susun lapis struktur Kesultanan Melayu Melaka di mana kedudukan Sultan adalah yang tertinggi. Jadi semua pembesar, rakyat, hamba menunjukkan taat setia kepada Sultan. Hal ini perpaduan dapat dipupuk. Yang ketiga, Sultan berperanan untuk melantik pembesar yang berkelayakan untuk menjalankan pentadbiran negara. Sebagai contoh, pelantikan Bendahara Tun Perak. Tun Perak merupakan seorang yang bijaksana yang boleh menjalankan pentadbiran kerajaan dengan baik. Seterusnya, yang keempat, menjalankan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Contoh kerajaan yang menjalankan hubungan diplomatik adalah China, India dan beberapa kerajaan lain di Kepulauan Melayu pada ketika itu. Dan semuanya ditentukan oleh Sultan. Baiklah, yang seterusnya, yang kelima, Sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Yang seterusnya, Sultan mengetuai Angkatan Tentera Melaka bagi meluaskan jajahan takluknya. Yang ketujuh, Sultan menerima kunjungan pedagang asing ke Melaka. Peranan Sultan yang baik ini telah menyebabkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang terkenal. Dan yang terakhir, peranan Sultan ialah memastikan keselamatan dan keamanan Melaka terpelihara. Baginda sangat menitik beratkan
keselamatan rakyat serta pengunjung di Melaka pada waktu itu. Baginda ingin pengunjung dan pedagang yang singgah di Melaka dapat menjalankan aktiviti perdagangan dengan selamat. Baiklah, seterusnya kita akan tengok peranan tokoh terbilang bendahara. Bendahara menjadi penasihat sultan dalam urusan pentadbiran kerajaan. Yang kedua, menjadi ketua pembesar dalam pentadbiran negeri. Yang ketiga, menjadi pembantu sultan dalam mengembangkan agama Islam. Pada ketika itu, agama Islam masih baru bertapak di negeri Melaka. Seterusnya, yang keempat, menjadi ketua diplomat. Ketua diplomat ini maksudnya bendahara menjadi ketua dalam sebarang rundingan untuk mempertahankan keamanan dan keselamatan Melaka dari ancaman luar. Sebagai contoh, Bendahara Tun Perak menghantar surat kepada Raja Siam untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Apabila hubungan persahabatan ini dijalinkan, Kerajaan Melaka akan terhindar daripada jajahan kerajaan Raja Siam. Baiklah, seterusnya yang kelima, bendahara juga menjadi ketua hakim. Dan yang keenam, menjadi angkatan perang. Yang terakhir, menjadi pemangku sultan semasa Sultan Gering atau ke luar negara. Gering bermaksud di mana bahasa istana iaitu sakit. Jadi bila sultan sakit, bendahara akan menjadi pemangku di mana maksudnya menjadi menjalankan peranan sultan sementara waktu. Seterusnya kita akan tengok peranan Laksamana. Yang pertama, Laksamana berperanan mengetuai Angkatan Laut Melaka dalam melakukan serangan. Yang kedua, mengetuai utusan rasmi ke luar negara. Yang ketiga, menjadi duta atau wakil bagi Kerajaan Melaka. Yang keempat, menjadi pengawal peribadi Sultan kerana keberaniannya. Dan yang kelima, menjaga keamanan perairan Melaka daripada ancaman musuh. Yang keenam, menjaga keselamatan para pedagang yang menjalankan aktiviti perdagangan di Melaka. Jadi, para pedagang dapat menjalankan aktiviti perdagangan dengan lebih selamat dan terkawal. Baiklah, kesimpulannya pada hari ini, murid-murid telah mengetahui tentang peranan tokoh terbilang di zaman Kesultanan Melayu Melaka iaitu Sultan, Bendahara dan Laksamana. Tanggungjawab dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Sultan, Bendahara dan Laksamana dalam menjalankan peranan masing-masing telah mengukuhkan kedudukan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang terkenal. Jadi, tugasan kita pada hari ini, cikgu nak murid-murid jawab latihan yang telah cikgu berikan dalam grup Telegram dan hantar screenshot jawapan kamu, markah yang kamu dapat dalam Google Form kehadiran hari ini yang telah cikgu sediakan. Setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih dan tahniah kerana hadir dan siapkan tugasan. Jika ada apa-apa masalah, boleh hubungi cikgu. Assalamualaikum dan bye.